Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan li ibnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi wa yalhaquhu min ba'di mautih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya satu amalan, perbuatan dan kebajikan-kebajikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajar dan disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yakni Al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibangunkannya, rumah untuk ibnu sabil yakni musafir yang dibangunkannya, sungai yang dialirkan airnya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sihat dan hidupnya. Semua itu akan menemuinya setelah meninggal dunia. Adalah huraian yang lebih detail lagi mengenai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang keduanya, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Jadi yang keduanya, apakah yang dikatakan sedekah jariyah? Apakah yang dikatakan sedekah jariyah itu? Maka diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi menyatakan antara perbuatan-perbuatan kebajikan sedekah jariah yang akan menemui seorang mukmin setelah kematiannya, yaitu yang pertama, ilmu yang diajar dan disebarkannya. Maknanya buku ataupun tulisan-tulisan yang diajarkan kemudian kita sebarkan. Sekarang ni untung ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, sekarang ni ada Facebook, ada blog ada, kan? Ada komputer, internet ada. Hari ini kita katakanlah kita dengan kuliah ini, kita typekan, kemudian kita sebarkan, orang pun forward, kan? Kalau benda itu memberi kesedaran dekat orang lain, maka kita yang sama-sama tolong forward benda itu, atau kita yang memulakan, itu benda tulisan tu kekal dan kita tu boleh bermanfaat besok tu. Dia jadi ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua iaitu anak soleh yang ditinggalkan. Anak soleh, sedekah jariah. Anak soleh itu buat sedekah jariah pula, niatkan untuk kita. So kita ni, anak kita ni memang kita yang kena tolong pesankan. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian, di Malaysia ni dia punya sistem peperiksaan exam oriented. Jadi fokus kepada exam. Kadang-kadang guru ni dia kurang bertanggungjawab sikit. Kadang-kadang tak semua kadang-kadang. Okey, pengajian mengenai menjadi anak soleh tahun lepas dah keluar peksa. So kita skip lah tajuk ni ya. Kita pergi kepada berbuat baik kepada jiran. Jadi dia belajar berbuat baik kepada jiran, dia tinggalkan, maknanya pengajaran tentang berbaik pada mak ayah. So kita kena bantu, tak salah kat dia juga. Kadang-kadang adalah dia punya hal-hal itu kan. Dan memang tumpuan exam oriented. Jadi sekolah-sekolah semua fokus pada kita nak 100% lulus ke apa tinggi ke kita punya apa semua. Jadi kadang-kadang setengah-setengah kan. So kita kena pesan, InsyaAllah kan, ke mana-mana dia pergi, dia tak lupa malam dia akan sebelum tidur bacakan Fatihah, Al-Fatihah untuk arwah ayah, arwah mak kan. Besok kalau pagi-pagi dia bangun, terus ingat kita macam mana keadaan mak kan. Kalau kita hidup lagi ketika itu, kita sakit,
kita boleh tolong suapkan, dia boleh tolong suapkan kita. Tapi kita dah meninggal, kita memerlukan amalan daripada dia. Kan? Sebab itu pesan. Benda pesan ni Allah bersuruh. Kan? Manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Benda pesan ni Allah sendiri yang sebut dalam Quran. So kita pesankan pada anak kita tu. Okey, itu yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga apa? Mushaf Al-Quran yang diwariskan. Ada 2-3 cara. Yang pertama, buatlah wakaf Al-Quran. Kita biasa khatamkan Al-Quran. Quran yang kita khatamkan tu, kita tulis. Hari ini saya Hajah siapa binti siapa, dengan kasih sayang Allah telah mengizinkan saya menghatamkan Al-Quran ini pada tarikh-tarikh sekalian. Quran yang kita khatamkan itu hadiah untuk anak kita. Anak kita ada 7 orang mungkin, kita khatamkan tahun ni bagi anak sulung, tahun ni bagi anak kedua, tahun ni bagi anak ketiga. Dia akan jadi satu inspirasi buat dia. Mak dulu baca Quran, khatam ni, kan? Dia boleh wariskan pula untuk cucu-cucu tu. Sebab Quran ini Quran yang mak khatamkan. Kan? Kalau kita mungkin tengah belajar Al-Quran, nak khatamkan Quran tu jangan tukar-tukar. Satu Quran tu dia boleh wariskan. Tuliskan untuk anak kita ni. Saya pernah pergi ke Palestin dengan satu orang, ini boleh contoh lah kan. Dia akan bawa satu sejadah dengan satu marker. Kalau kita pergi Palestin, kita akan semayang banyak masjid. So, semayang kat masjid ini, Masjid Al-Aqsa, dia akan tulis. Hari ini berapa bulan semayang kat Masjid Al-Aqsa. Jadi perjalanan seminggu kat Palestin tu penuh tu. Kan? Hari ini subuh Al-Aqsa, hari ini Kamil Al-Aqsa. Saya tanya, kenapa bawa sejadah dan tulis? Dia kata, Ustaz, saya nak hadiah untuk anak saya, Ustaz. Kan? Dia hadiahkan sejadah tu untuk anak dia. Yang ni, mak pernah bersujud atas sejadah ini di Masjid Aqsa ni. Ada masjid ini. Kan? Itu benda itu inspirasi untuk anak kita. Kan? Kita tinggalkan dia dengan dengan belian tu bagus, tak ada masalah kan. Mak belian ni mahal tau. Kau jangan main. Kau simpan ni kan, kalau besok bercerai laki, kau adalah juga aset kau. Pasal belum dia bercerai, kita bercerai kan. Bagus benda tu. Tapi bagus juga kita tinggalkan dia benda-benda yang amalan-amalan. Quran, ini habis sebut Quran ni kan. Quran ni habis sebut. Okey, kemudian apa lagi? Masjid yang dibangunkan. Mana-mana masjid ada nak buat wakaf, nak buat masjid, tak boleh bagi semua, jangan tinggal semua. Ibu-ibu kakak sekalian, saya terima kasih banyak kan, yang sama-sama bantu saya rumah HIV tutup dah wakaf dah. Kan? Habis insya-Allah selesai. Tahun ni selesai. 2013 kita akan fokus yang 2 ekar tu untuk buat sekolah dan anak yatim kita. Situ tu ada surau juga siapa yang nak sama-sama boleh. Tapi yang HIV alhamdulillah. So jadi rumah HIV tutup wakaf dia. Kecuali kita buat extend, saya akan isytiharkan cukup yang untuk yang 2013 saya fokus benda itu insya-Allah. Okey, rumah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang yang terputus bekalan. Kan? Kalau dulu tu orang musafir dia perlukan rumah tumpangan. Orang yang buat rumah tumpangan. Tapi apa juga rumah yang dibuat untuk kebajikan. Sebenarnya rumah Ibnu Sabil lebih fokus pada rumah untuk kebajikan yang dibangunkan. Sungai yang dialirkan air dia, ini sumber air ataupun wakaf air. Kalau kita pergi negara Arab, orang Arab ni dia suka beli water cooler tu. Pasal nak? Kan kalau pergi Mekah, kita fokus Masjid Haram, tak nampak benda tu. Tapi negeri lain, Mesir ke, kalau ibu-ibu ayah saya sekalian pergi, kita pergi menziarahi negara-negara Mesir, kita akan nampak atau negara Arab dia ada ni wakaf air. Dia belikan water cooler tu, dia letak. Itu bagus. Setiap orang yang minum tu jadi sedekah jariah. Kita orang Malaysia saya tengok jarang kita wakaf air atau memberi air. Kan kita bagi pisang dekat masjid hari Jumaat. Kan kita bagi pisang. Bagus juga. Bukan tak bagus. Kan tapi the water cooler air tu bagus kalau kita nak bagi sedekah masjid-masjid. Okey, kemudian atau sedekah yang dikeluarkan daripada hartanya di waktu sihat dan hidupnya. Mana apa-apa juga bentuk sedekah. Banyak boleh sedekah. Kita pergi R&R, kadang-kala kain ni pun tak ada kadang-kadang kan. Beli kain dekat Maidin tu murah.
letakkan 10 line dekat R&R. Orang yang gunakan sembahyang, pahala boleh kat kita. Telekong ke, telekong kita boleh telekong banyak, sedekah dekat R&R tu. Walaupun R&R tu kata ada saat kita sedekah. Kemudian lagi 2 minggu ke sebulan ke, suruh anak kita, suruh driver kita ke, suruh siapa-siapa datang, kutip balik 10 tu, basuh, ganti balik yang baru. Setiap dahi yang bersujud dengan telekong yang dipakai, Masya Allah, pahala boleh dekat kita. Kadang-kadang kita pergi nak balik kampung, ke Johor ke Melaka ke, ataupun ke Perlis ke mana, ke Pantai Timur ke, pergi R&R, dia punya telekong tu uzurnya Masya Allah kan. Kadang-kadang kain buruk rumah kita tu lagi cantik kadang-kadang kan. Tak dibasuh, betik lalatnya dengan baunya, dengan hapaknya kan. Tu. Kita tengok itu benda simple yang boleh kita, boleh kecil-kecil boleh kita buat. Ini tak semesti besar-besar. Tak semesti besar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian pergi ke Mekah, tawaf. Tawaf kita bawa ni satu satu cawan. Tengah tawaf tu kutip sampah dah. Benda kecil yang boleh datang pahala, sampah. Kita datang ke masjid, kita ada sampah, ada apa, kutip masuk poket dulu kan. Nanti balik bawa buang. Itu benda-benda kecil yang banyak boleh buat amalan. Benda kecil. Baju lama kita, cuba buka almari balik rumah nanti. Berapa banyak baju kita yang mungkin kita pakai cuma sekali dua saja. Ambil baik-baik, basuh baik-baik, setrika baik-baik, hadiah dekat orang. Banyak orang-orang yang memerlukan. Kadang baju kita tu bagus-bagus, baru memang cuma pakai 2-3 kali je kadang-kadang. Kan? Jadi maknanya kita basuh baik-baik, kita bagi. Orang tu pakai buat sembahyang, buat pergi majlis, pahala. Banyak boleh datangkan pahala. Kasut kita berapa pasang kat rumah? Kasut kan. Yang kadang-kadang yang koyak sikit-sikit tu pergi hantar jahit, hadiah. Kan, bagi hadiah dekat orang-orang lain. Banyak orang-orang yang nak benda-benda macam tu. Ataupun tolak ke kedai bandel. Duit tu sedekah lah pula dekat apa, masjid ke mana ke. Terlalu banyak amalan. Cuma kadang-kadang kita tak rasa benda tu nak buat. Susah lah, tak ada masa lah. Sebenarnya kita bukan tak ada masa nak buat amalan, kita tidak mendahulukan benda itu. Kita tak mendahulukan benda itu. Banyak lagi benda yang penting, yang tak penting kita dahulukan, kita boleh tengok. Macam juga wakaf macam ni, utama kan. Sebab untuk akhirat kita. Kita rancang hari tua kita bagus. Masuk pelaburan itu, masuk pelaburan ini, simpan duit dekat bank, bagus untuk hari tua kita. Untuk kesihatan kita, masuk insurans ni bagus. Tapi jangan lupa rancang hari mati kita. Itu jangan lupa Sebab hari mati itu lagi panjang daripada hari tua. Hari tua mungkin 10 tahun, hari mati itu selama-lama tu kita hidup. Jangan lupa rancang hari tua kita.